Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita akan mulakan berita terbaru daripada channel ini. Tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada juga kebenarannya bila kawan saya kata PAS ni pelik sikit. Kalau dia buat tidak salah. Kalau dia buat tidak salah, malah nanti dia akan keluarkan banyak dalil lah, banyak macam lah. Dia akan keluarkan dalilnya, dia akan buat macam-macam lah, ya, macam-macam. Tapi kalau orang lain buat, semuanya salah. Semua salah, tak ada yang betul kalau orang lain buat. Tapi kalau dia buat, mesti ada dalilnya. Anda setuju kah dengan kawan saya punya kata itu? Kadang-kadang ada benarnya. Termasuk satu ni lah. Waktu DAP bersama dengan PAS, okey je. Nama itu waktu itu kalau saya silap nama dia Pakatan Rakyat. Waktu itu Pakatan Rakyat kalau saya tidak silap. Pernah juga di dalam pentas ceramah duduk sebelah Lim Kit Siang adalah Tok Guru Hadi Awang. Kalau saya silap dialah kot. Kalau saya tidak silap lah. Kalau saya silap bagi tahu lah. Tapi tiada pula orang bising. Malah walaupun semua waktu itu semua okey je. Okey je. Tapi ni ada satu ni. Tiba-tiba saja bila UMNO bersama dengan PAS, seolah-olah Malaysia ni bakal kiamat. Seolah-olah Malaysia ni bakal hancur lah, musnah lah, macam-macam lah. Tiada pula PAS DAP bising, tapi UMDAP semua bising. Ini Ketua UMNO Labuan kasih tempelak dengan kau punya PAS. Jadi walaupun sekalian, apa pula kata anda? Kenapa dulu PAS bersama DAP okey je? Okey je. Tapi sekarang UMNO dan DAP tak boleh bersama. Ketua UMNO Labuan Muhammad Rafi Ali Hassan telah muncul, tampil menempelak golongan yang bising sangat dengan kerajaan UMNO DAP atau UMDAP dalam kerajaan paduan. Katanya keputusan menjalinkan kerjasama itu bukannya disebabkan anak murid mau mengikut cakap guru. Sebaliknya ia untuk menyelamatkan parti. Katanya keputusan kita bersama dengan kerajaan perpaduan bukan pada waktu zaman kami bersetuju kerana menghormati titah daripada di-Pertuan Agong dan untuk menyelamatkan negara yang tiada kerajaan. Kemudian dia kata kita bergabung dengan DAP ini selepas pilihan raya umum, bukan sebelum pilihan raya. Betul atau tidak? Betul lah. Mana ada UMNO jadi geng kepada Pakatan Harapan, terutamanya DAP dalam pilihan raya, tidak. Tapi hanya sanggup bekerjasama dengan DAP selepas Agong mengeluarkan titah. Jadi menghormati titah Agong dan untuk menyelamatkan kerajaan Malaysia supaya ada kerajaan memimpin. Jadi UMNO bersamalah dengan DAP. Dulu PAS bersama dengan DAP, kenapa? Apa alasannya pula? Tapi waktu PAS dan DAP bersama dengan DAP, adakah orang bising? Adakah pemuda UMNO bising? Soal beliau dalam satu video di TikTok UMNO Labuan. Muhammad Rafi turut mengimbas kembali tentang PAS dan DAP yang pernah duduk serumah. Duduk serumah satu ketika dulu. Itu bila? Tahun 2004. Mungkin sudah lupa, mungkin Tok Guru Hadi Awang sudah lupa, kesian dia. Mungkin juga Walaun pun sudah lupa, mungkin juga Walang Tit pun sudah lupa, mungkin juga orang-orang PAS ni cepat lupa. 2004 sudah lama. Tahun 2004, 2008 PAS duduk satu rumah dengan DAP, tidur satu bantal, susun strategi mau kalahkan UMNO Barisan Nasional. Ada orang bising? Ada keluar perkataan PAS DAP? Tak ada. 2018 bersedap waktu bersatu dengan PAS, ada orang bising. UMDAP semua orang bising. Yang paling bising
kita pula adalah UMNO yang paling bising daripada yang di luar. Yang paling bising kita pula dalam UMNO yang paling bising daripada orang di luar. Tempelak beliau lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah yang terjadi. Sila tinggalkan komen untuk mendapatkan berita atau cerita lengkap tentang ini. Anda boleh masuk di dalam harapandaily.com. 22 Julai tajuk dia, tiada pula PAS di AP, tapi UMDAP semua orang bising. Tempelak Ketua UMNO Labuan. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita teruskan, saya nak minta tolong untuk anda tinggalkan komen. Adakah anda suka kerajaan yang ada sekarang ini? Tinggalkan komen juga apa pendapat anda dengan pembangkang yang ada sekarang ini. Adakah pembangkang ini betul-betul jujur? Adakah pembangkang ini betul-betul ikhlas hatinya? Adakah mereka betul-betul orang kata suci, murni, mulus, tak ada dosa dan sebagainya? Anda boleh tinggalkan komen anda, tapi janganlah mengutuk-ngutuk ya, jangan memfitnah, jangan mengutuk, jangan juga keluarkan kata-kata yang tak baik. Anda boleh komen. Okey, so terbaru ada satu pendedahan yang cukup dahsyat. Ini cukup dahsyat. Saya fikir pemimpin PN ini akan bingung, pening kepala jugalah. Saya biasalah, siapa yang nak masuk politik, mau tidak mau kamu akan jadi sasaran, akan jadi sasaran kepada paparazi. Dulu paparazinya hanya wartawan tahu. Sekarang paparazinya bukan hanya wartawan, malah seluruh netizen akan jadi paparazi. Malah paparazi dari netizen itu lebih hebat. Kadang-kadang lebih hebat daripada pemberita sekalipun. Terbaru ini ada satu pendedahan terbaru ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kereta hebat betul. Tapi sebelum itu saya mau tanyalah, apa ini maksud zuhud ini? Apa maksud zuhud ini? Sampai saya pun tidak tahu apa ini zuhud. Maklumlah, saya ni budak baru belajar, jadi ada istilah-istilah yang tidak pernah dengar. Contoh yang saya pernah dengar ni zuhud. Apa ini zuhud? ZUHUD, zuhud. Ramai teruja lihat koleksi kenderaan zuhud pemimpin PN ini. Ini daripada harapandaily.com. Tarik dia 23 Julai. Ini dia. Gambar dia. Cantik gila kereta ni. Kereta Ford. Tular sejumlah banyak ni, sejumlah koleksi kenderaan bukan kelas maharin yang dikaitkan dengan seorang pemimpin Perikatan Nasional. Keupayaan pemimpin berkenaan dalam memiliki kenderaan-kenderaan terbabit telah mengundang persoalan, sehingga ada yang mengaitkan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut perkongsian daripada seorang pengguna X, dulunya Twitter, sekarang X, iaitu @Saiful ADN, dapat dilihat kereta dan motosikal berkuasa tinggi itu yang juga memiliki nombor pendaftaran kenderaan yang cukup istimewa. Gambarnya ini. Itu. Semakan daripada Harapan Daily mendapati bagi model motosikal otomatik AT di bawah siri Honda X ADV yang terpampang di media sosial itu, harganya itu bermula daripada RM63.299. Ini bukan motosikal kelas maharin. Mungkin dia ada business code. Susulan itu rata-rata menyindir sikap zuhud pemimpin berkenaan, malah mencadangkan penduduk di negeri yang dikuasai PN itu bersepakat membaca doa kunut nazilah. Tidak kurang juga yang secara sinis berkongsi gambar penyokong pembangkang yang umum di Geralwalaun hanya mampu menunggang motosikal kapcai sambal menjual akbar rasmi PAS Haraka. Salam sejahtera Malaysia. Masih lagi misteri sampai sekarang ya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa sebenarnya yang terjadi di antara PAS dengan Mat Sabu? Sebab Mat Sabu kan dulu orang kuat PAS. Kenapa dia sanggup untuk tinggalkan PAS dan kemudian dia tubuhkan parti yang disebut sebagai Parti Amanah? Jadi ramai orang nak tahulah
apa sebenarnya yang berlaku, apa rahasia di sebaliknya. Mungkin Anda tahu salah satu rahasia itu, Anda boleh tinggalkan di ruang komen. Apa sebenarnya terjadi di antara PAS dan Mat Sabu, Menteri Pertanian kita sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan sekarang ini ada satu artikel yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Tajuknya, Tinggalkan PAS dan Mewujudkan Amanah, Langkah Bijak Mat Sabu, 23 Julai 2024, oleh Akmal Manaf. Seorang tiktokers yang dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan PAS pada satu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat lagi bijaksana. Ini kerana katanya pencapaian demi pencapaian yang telah ditunjukkan oleh Muhammad, atau lebih dikenali sebagai Abang Mat, dalam mengemudi kementeriannya, yaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Kata TikTok itu memang berbaloi guys. Satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat satu ketika dulu untuk meninggalkan parti PAS dan mewujudkan parti Amanah adalah keputusan yang amat bijak dan tepat sekali. Adakah Anda setuju dengan kalimat itu? Jika Anda setuju, Anda tinggalkan komen. Bagus juga lah. Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada hari ini telah pun menampakkan hasil yang cukup baik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Jadi harap-harap lepas ni Mat Sabu dapatlah ISO 14001 Bukan setakat orang Semenanjung saja mendapat manfaat daripada inisiatif KPKM ini, malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut. Puji lelaki itu kepada Muhammad. Betul tak betul? Saya rasa betul. Saya orang Sabah, saya pun sendiri nampak bagaimana orang-orang petani-petani di Sabah mendapat manfaat daripada inisiatif kementerian daripada Mat Sabu. Memang terbaik. Malah dalam video yang sama, lelaki itu juga turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad yang juga adalah ahli parlimen dari Kutaraja itu. Katanya hari ini YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di jelapang padi di mana? Di Kota Belud, di Sabah tau. Di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi, yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 tan per hektar per musim. Dengan dana tambahan itu dapatlah diperluaskan lagi program SBB Smart Sawah. Ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberangsangkan. Ini kita pujilah Abang Mat kerana berani meninggalkan parti PAS suatu ketika dulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Steady Abang Mat, salut, kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya. Saya setuju. Antara banyak-banyak yang saya setuju, ini saya setuju. Kerana apa? Di Sabah sendiri kita boleh nampak ni semua orang di Sabah, terutama di tempat saya, sedang sibuk dengan mengurus padi, mengurus insentif, mengurus macam-macam urusan. Kenapa? Adalah adanya bantuan-bantuan yang sangat baik daripada kerajaan. Kerajaan yang dulu pernah buat, ada yang dia pernah buat, ada yang dia tak pernah buat. Ada yang buat semacam melepas batuk di tangga, cakap saja, janji saja, tapi pelaksanaan tidak. Sekarang sudah nampak pelaksanaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu tajuk artikel berita yang cukup mengejutkan saya. Anda tinggalkan komen apa pendapat anda dengan tajuk berita ini, yaitu PAS sedang diperalatkan bersatu. Betulkah bersatu sedang memperalatkan PAS? Betulkah bersatu sedang tunggang PAS? Tapi kalau betul, takkanlah PAS tak sedar.
takkanlah PAS terus membiarkan dia diperkalatkan oleh Bersatu untuk kepentingan politik Bersatu. Tak akanlah orang-orang bijak macam Hadi Awang, macam Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man, ya kan, sampai bagi sijil ISO, mesti orangnya hebat, pandai, bijak. Takkanlah mereka tak sedar mereka sedang diperalatkan, kalau betul PAS sedang diperalatkan oleh Bersatu. Nah, ini daripada Harapan Daily. Walaupun Muhyiddin pernah berkata maksud PAS itu adalah parti ajaran sesat. Dulu Muhyiddin pernah cakap rupanya. Mahathir mengkritik PAS. Punca berlaku peristiwa Mamali. Wan Ahmad Faisal pula pernah berkata penyokong PAS bodoh. PAS tetap menerima mereka. Ini satu ketika dulu. Mungkin sudah dilupakan, tapi orang-orang di Malaysia tidak akan lupa itu. Sebab kenapa? Dirakam, ditulis di newspaper, di YouTube mungkin pun ada, ketika Muhyiddin Yassin kata apa? Ketika dia kata PAS itu parti ajaran sesat. Ketika waktu Mahathir mengkritik PAS, kononnya punca peristiwa Mamali. Kemudian Wan Ahmad Faisal pula pernah kata penyokong PAS ni bodoh. Jadi sekarang siapa yang bodoh? Ini lucu. Sedangkan walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan PAS, DAP pun tidak pernah memperbodohkan penyokong PAS atau membodohkan penyokong PAS. Amanah pun tidak pernah pun untuk membinatangkan PAS. Ketiga parti ini tetap dianggap musuh. Entah tiba-tiba Mahathir jadi kawan, Ahmad Faisal yang kata penyokong PAS bodoh tu pun jadi kawan, Muhyiddin yang kata PAS itu maksudnya parti ajaran sesat pun jadi kawan. Sebenarnya Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahathir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Badawi, sehingga Pak Lah menzahirkan duka cita sikap Muhyiddin itu di pentas terbuka. Kemudian Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib, kononnya kes 1MDB. Sebelum dijatuhkan, Najib telah pun bertindak lebih awal menjatuhkan Muhyiddin daripada kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak berputus asa, Muhyiddin sanggup menyembah Anwar di penjara. Ihsan Anwar merestukan Bersatu untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Selepas PH berjaya memenangi PR14, Muhyiddin mengkhianati Mahathir dan Anwar. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya Bersatu tidak pun mampu untuk memenangi satu pun kerusi tanpa PAS. Jika tidak percaya, cubalah PAS ambil sikap lepas tangan untuk PRK Negeri. Bersatu akan kena TKO, confirm plus guarantee. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah Muhyiddin tidak pun mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkin Muhyiddin masih yakin kenyataannya bahawa PAS ini bermakna parti ajaran sesat. Tapi bila dah jadi kerajaan, Bersatu pula yang banyak bolot jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfolio rendah dan jawatan pengerusi GLC saja. Bahkan semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, dia lantik Ismail Sabri dari UMNO sebagai TPM. Sedangkan UMNO bukannya sebahagian daripada Perikatan Nasional. Mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? Dan berbagai skandal mahkamah memimpin. Pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, dari presiden hingga naib presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu, dilihat PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Saya tertarik dengan ulasan veteran daripada UMNO, Mustafa Yaakob, yang Bersatu, yang menyifatkan Bersatu ini tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri, tetapi terpaksa menumpang kekuatan sekutunya, yaitu PAS. Bersatu terpaksa pula menggunakan logo PAS untuk bertanding di PRK Dun Negiri yang akan diadakan 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional di Negiri. Sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon Bersatu. PAS dan PN hanyalah kuda tunggangan Bersatu, di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak Bersatu. Maklumlah, Bersatu bukannya ada kekuatan jentera pun.
Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam PN? Eloklah PAS tunggang agama, bersatu pun tunggang PAS, kata tulisan ini. Okey, jadi anda boleh baca ini di di harapandaily.com 23 Julai 2024, ditulis oleh Norman Radzwan. Tajuk dia, PAS sedang diperalatkan bersatu. Apa pendapat anda dengan tulisan ini? Apa pendapat anda dengan tulisan ini? Anda boleh tinggalkan komen. Denyut Nadir, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadir, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Sejak sekian lama orang bertanya-tanya, betulkah UMNO akan keluar dari kerajaan ni? Betulkah kerajaan ini akan tumbang kalau UMNO keluar? Soalan itu pertama. Betulkah UMNO mau keluar dari kerajaan? Betulkah Zahid Hamidi akan bawa semua MP dia, semua menteri dia letak jawatan dan jadi pembangkang? Betulkah? Yang kedua ialah betulkah bahawa mereka akan letak jawatan semua menteri-menteri UMNO? Ingat, UMNO tidak kuat macam dulu ya. UMNO bukan macam dulu lagi. Pernah dulu, kalau anda masih ingat, saya pun masih ingat, waktu itu saya sudah cukup dewasa. Sekarang ni dah 40 lebih umur, jadi sudah cukup dewasa lah. Cukup dewasa. Waktu itu ada istilah begini. Waktu ketika UMNO masih kuat, ada istilah kata begini, apapun yang UMNO letak batu kah, letak kayu kah, letak apa sajalah diletak di mana-mana. Waktu masih kuat dulu tu, batu pun boleh menang, kayu pun boleh menang, tunggul kayu pun boleh menang. Kura-kura kalau letak jadi calon pun boleh menang dalam pilihan raya waktu itu. Tapi sekarang tidak lagi. Sehingga baru-baru ini ada juga artikel kata begini, kalau UMNO tidak bekerjasama dengan mana-mana parti, tidak bekerjasama ataupun dia bertanding secara solo untuk pilihan raya umum ke-15 nanti, menurut artikel itu kata, tidak ada harapan untuk UMNO untuk menang besar lagi. Silap-silap Zahid Hamidi boleh kalah, silap-silap Tok Matasan boleh kalah, silap-silap siapa lagi, yang besar-besar lah boleh kalah, silap-silap tumbang dan boleh pupus UMNO ni. Sebab sekarang UMNO bukan macam dulu lagi. Ya, jadi kerana itu ya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan ini, pada pendapat saya, pertama, kerajaan tak perlu risaulah. Tidak perlu risau pun. Kalau dia keluar pun, kerajaan tetap ada majoriti muda. Kerajaan Madani ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetap ada majoriti muda dan belum tumbang. Tapi dia dapat disahkan tidak ada lagi majoriti 2/3. Risikonya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya satu, iaitu ketika pembentangan rang undang-undang pembekalan. Kalau tidak ada sokongan, dia mungkin terpaksa letak jawatan. Tapi untuk kata otomatik kerajaan Madani tumbang, itu tidak mungkin berlaku. Ya. Jadi menteri-menteri UMNO saya fikir tidak akan begitu mudah untuk meletak jawatan. Bukan mudah, lagipun ramai orang lagi berbaris menunggu. Kalau semua menteri UMNO keluar, bagus jugalah. Ada peluang untuk DAP, ada peluang untuk amanah, untuk isi tempat mereka. Ini pun sebenarnya boleh dikatakanlah, boleh dikatakan hasil daripada persefahaman yang baik dalam kerajaan perpaduan. Walaupun UMNO taklah besar mana kemenangan dia, tidak macam dulu, maksud saya tidak macam dulu kemenangan itu, tapi mereka tetap dihargai oleh kerajaan yang ada sekarang, sampai mereka tetap diberikan banyak jawatan dalam kerajaan. Timbalan Perdana Menteri dari mana? Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Yang sepatutnya boleh saja daripada DAP, tetapi kerana strategi politik menunjukkan bahawa mereka ini sefahaman, ada perpaduan, maka okeylah, bagilah dekat Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi maksud kata begini, UMNO kena sentiasa ingat,
bahawa mereka ada sekarang ini menjadi kuat semula, bolehlah dikatakan semakin mengorak langkah untuk menjadi kuat kerana mereka ada satu gabungan persefahaman politik dengan Pakatan Harapan, ya. Jadi hanya satu peluang untuk UMNO dapat menang, ialah dengan bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan, dengan Pakatan Harapan. Kalau tidak, UMNO tak akan boleh kalahkan PAS. Itu for sure lah. UMNO susah untuk kalahkan PAS. Nah, kalau 1 lawan 1, UMNO lawan PAS, memang belum tentu UMNO boleh menang. Okay. Walaupun di tempat DAP, walaupun di tempat yang di tempat yang bukan PAS yang menguasa. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang di mana adanya konon-konon lah, ura-ura lah, konon lah, cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional, kerugiankah, keuntungankah kalau MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional? Kerugian tidak pada UMNO, tidak juga kepada kerajaan ini, kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen. Tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen. Hanya berapa saja, MIC berapa kerusi dalam parlimen. Tidak akan menggugat apa-apa. Tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang, apalagi kalau tukar kerajaan, tidak mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya secara faktanya pun, andai kata Barisan Nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun, tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk Barisan Nasional kehilangan MCA dan MIC? Tidak ada apa-apa sebab pun. Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO, mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak, mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja. Tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan. Mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini, kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun, tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, ini pendapat saja ya, semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini, terpulang kepada anda. Sekiranya MIC dan MCA nak keluar, kalau pendapat saya, UMNO tak payah nak tergeh-geh pun, untuk pujuk MCA atau MIC ni. Biar pergi kat mereka lah. Mereka nak pergi bergabung dengan PAS kah, nak bergabung dengan
bersatu kah, terpulanglah, mau buat penggabungan baru. Kalau sekarang ini ada Perikatan Nasional, mungkin selepas ini ada Perikatan Paling Nasional. Tak kisahlah. Yang penting pada pendapat saya, kalau mereka nak keluar, biar pergi kat depa. Mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang, dipersilakan. Tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin. Dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini. Jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya MCA dan MIC mau keluar, apa pendapat anda? Betulkah mereka mau keluar? Mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar. Tapi pada pendapat saya, tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini, kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun. Dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun. UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar. Tinggalkan komen, tekan butang subscribe, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang di mana adanya konon lah, ura-ura lah, konon lah, cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional, kerugiankah, keuntungankah kalau MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional? Kerugian tidak pada UMNO, tidak juga kepada kerajaan ini, kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen. Tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen. Hanya berapa saja, MIC berapa kerusi dalam parlimen. Tidak akan menggugat apa-apa. Tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang apalagi kalau tukar kerajaan, tidak mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya secara faktanya pun, andai kata Barisan Nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun, tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk Barisan Nasional kehilangan MCA dan MIC? Tidak ada apa-apa sebab pun. Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO, mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak, mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja. Tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan. Mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini, kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun, tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, pada pendapat ini, pendapat saja ya, semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini, terpulang kepada anda.
Sekiranya MIC dan MCA nak keluar, kalau pendapat saya, UMNO tak payah nak tergeh-hege pun, UMNO tak payah nak tergeh-hege pun untuk pujuk MCA atau MIC ni. Biar pergi kat mereka lah. Mereka nak pergi bergabung dengan PAS kah, nak bergabung dengan Bersatu kah, terpulang lah. Mau buat pergabungan baru. Kalau sekarang ini ada Perikatan Nasional, mungkin selepas ini ada Perikatan Paling Nasional. Tak kisahlah. Yang penting pada pendapat saya, kalau mereka nak keluar, biar pergi kat mereka. Biar pergi kat mereka. Mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang, dipersilakan. Tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin. Dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini. Jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya MCA dan MIC mau keluar, apa pendapat anda? Betulkah mereka mau keluar? Mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar. Tapi pada pendapat saya, tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini, kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun. Dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun. UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar. Tinggalkan komen, tekan butang subscribe, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.